Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Cikgu Gani Santai Sejarah SPM. Kali ini Cikgu Gani akan berkongsi bab 10, subtopik 10.4. Ya, tajuk fokus SPM 2021. Okey, jom. Yang cikgu janjikan, cikgu akan share, cikgu akan kongsi, cikgu akan bimbing anak-anak dengan bab 10, subtopik 10.4. Okey. Dalam 10.4 ni, tumpuan kita ialah kepada satu tajuk yang berkaitan dengan kemerdekaan dan kesan. Jadi bila pelajar nak belajar ini, langkah yang terbaik ialah kita kena tahu tentang apa? DSKP. Ini kita panggil DSKP. Detik, kesan. Dan pelajar juga akan tengok daripada sini agak-agak apa kemahiran yang kita dapat. Rasionalisasi. Faham perkataan rasional ni. Bila kita dah faham di sini pelajar, ini apa? Inilah DSKP, sumber rujukan guru-guru dalam membina soalan, dalam memastikan pelajar memahami tajuk yang diajar. Okey. 10.4 ini ialah berkaitan dengan kesan kemerdekaan kepada negara kita. Ada 3 kesan di situ pelajar tengok. Apa kesan cikgu? Kesan yang pertama kalau kita tengok ialah kesan dari segi politik, ekonomi, sosial. Baik, cikgu ulang balik. Daripada sini cikgu apa yang akan dibuat? Apa yang akan diajar? Apa yang pelajar perlu faham? Kita kena faham nombor 3 ni. Kita nak memahami kesan kemerdekaan dari segi apa? Dari segi politik, ekonomi dan sosial. Tajuk ini sebenarnya akan membantu pelajar sebab dia lebih kepada kemahiran berfikir. Lebih kepada apa yang pelajar menonton di YouTube. Lebih kepada apa yang pelajar baca di surat khabar. Dan kebat ada 2. Sama ada kepentingan kita. Dia boleh tanya, bersyukur atau tidak. Jadi objektif saya ialah pelajar dapat menyatakan beberapa kesan kemerdekaan. Pelajar dapat memberi 2 daripada 3 kesan. Pelajar dapat menjelaskan kepentingan bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Jadi tajuk ini sebenarnya sangat mudah untuk kita faham. Jadi kalau kita tak dapat jawab, satu kerugian besar lah. Jadi kesan ini. Okey, cuba kita tengok soalan. Dalam soalan ini, apa yang pelajar perlu tahu? Cikgu, apa saya nak tahu cikgu? Apa saya nak baca? Sebab itu kita nak baca apa? Tengok soalan pertama tu. Dia bertanya tentang impak. Impak ni kesan. Kesan kemerdekaan. Kesan dari kemerdekaan dari segi apa? Pelajar terus bayangkan. Ekonomi, politik, sosial. Dia minta dari segi politik. Markah 6. Itu sebab dalam sejarah ni kita kena ada 5M. Membaca. Lepas membaca kita kena menggaris. Garis lah ni. Kita dah menggaris kata kunci. Kita dah membulat kata tugas. Lepas tu kita mula nak merangka. Hari ni cikgu guru bimbing. Tak perlu rangka. Okey, baik. Cuba tengok soalan yang pertama tu. Impak. Dari segi politik, 6 markah. Cikgu, 6 markah berapa poin kita kena buat? Kalau kita dapat 2 fakta, pun dah memadai. Sebab politik ni dia ada 2. Tempatan dan antarabangsa. Cikgu, saya ingat 2 cukup. Okey, kenapa cikgu kata cukup? Sistem raja berperlembagaan, ini fakta. Dan kita nampak yang di Pertuan Agong itu ialah huraian. Dah dapat 2 markah di sini. Yang kedua, fakta 2. Cikgu, fakta 2. Demokrasi berparlimen. Ada 4 huraian kita boleh keluar. Di mana kerajaan dipilih melalui pilihan raya. Cikgu, dah 2 dah huraian. Di mana rakyat ada hak bersuara untuk memilih wakil. 3 huraian
2 fakta. Dah dapat 4 pelajar, maka kita 6. Bermaksud pelajar yang sederhana, tajuk ini dia akan bantu. Belum lagi dengan pentadbiran negara. Diketuai oleh Perdana Menteri. Siapa? Takkan kita tak tahu Perdana Menteri? Tunku Abdul Rahman. Jadi kalau pelajar memahami bab ini, satu keuntungan kepada pelajar. Sama ada ditanya aspek politik ataupun dia tanya aspek ekonomi. Kenapa ekonomi? Ekonomi dikaitkan dengan bab 8 dan bab 9 tingkatan 5. Wow, satu tajuk yang senang. Tengok soalan A. Cikgu, saya dapat 6. B, nampak tajuk ini dia boleh bersama dengan 10.5. Yang ini cikgu tak nak sentuh sebab ini 10.5. C, langkah-langkah. Tadi cikgu dah bagi tahu kan? Langkah-langkah kita nak mempertahankan kedaulatan macam mana? Di sini kita kena hati-hati pelajar dengan skema analitik dan holistik. Apa beza? Cikgu yakin cikgu sekolah dah bagi tahu dah. Analitik tak ada inferen. Holistik ada inferen. Cuba cikgu bagi poin satu poin. Macam mana kita nak mempertahankan kedaulatan? Kita kena sentiasa mempunyai semangat patriotik. Di mana dengan semangat patriotik? Di mana tu huraian ni? Saya akan cuba, saya akan memastikan, saya akan berusaha mempertahankan negara. Huraian. 2 markah Bagaimana kita nak mempertahankan? Saya juga akan menyertai pasukan uniform ataupun pasukan keselamatan. 2 huraian pelajar. Fakta, huraian lanjutan. Contohnya apa? Askar. 4 markah. Apa inferen kita dapat? Dengan adanya semangat ini, dengan banyak tentera, saya akan memastikan keamanan dan kemerdekaan negara dapat dipertahankan. Nampak? Unik kan? Fakta, huraian, contoh, inferen. Bagi lagi satu fakta. Mungkin dengan apa? Sentiasa akan menjaga nama baik negara, akan belajar bersungguh-sungguh dan sebagainya pelajar. Jadi kita nampak tajuk ini hot. Hot apa? Panas lah. Sebab senang. Kalau keluar tajuk ini memang akan bantu anak-anak untuk menguasai. Baik, cikgu bekalkan anak-anak dengan satu lagi soalan. Ini kesan. Kita dah bincang kesan tadi. Sama kan? Tengok ini contoh kedua. Cikgu, dia tanya di peringkat antarabangsa. Sama tadi. Bila sebut antarabangsa tadi kan cikgu dah tunjuk. Cuma cikgu tak bincangkan saja ni. Dasar luar, Commonwealth, pertahanan negara. Kita belajar tajuk tingkatan 5 daripada bab 7, 8, 9. Menyertai pasukan Commonwealth, kita ada perjanjian pertahanan, maka sudah tentulah secara tak langsung dia mampu mengekalkan peranan kita secara aktif. Bukan saja di Asia Tenggara, malah di peringkat antarabangsa. Wow, pelajar. Jadi, tajuk ini, tahu yang pertama kesan, yang kedua bagaimana kita nak mempertahankan kedaulatan, yang ketiga, kebat lah. Macam ini kebat. Bagaimana generasi hari ini dapat mengekalkan kemerdekaan. Sama lah macam tadi. Mengekalkan kemerdekaan sama dengan mengekalkan kedaulatan negara. Jadi pelajar, 2 soalan cikgu dah tunjuk. Jadi pelajar dapat soalan ni, bila tonton video ini, cuba jawab. Dah jawab, boleh hantar jawapan kepada guru kelas anda ataupun boleh hantar kepada Santai Sejarah SPM, type Santai Sejarah SPM ataupun Jiwa Tenang 35, pelajar akan tahu. Baik, ini sedikit contoh-contoh jawapan kita cantik. Ini adalah PowerPoint yang dibina oleh rakan-rakan JU, Jabatan Pendidikan Negeri Perak tahun lepas. Mantap, tahniah, terima kasih kepada rakan-rakan JU kita. Jadi, sebagai rumusan dia, bila kita belajar bab ini pelajar, kita perlu tahu ialah di SKP, kita tahu apa yang nak disoal, kita tahu kebat apa dia. Secara tak langsung pelajar sudah bersedia dengan bab ini. Okey, pelajar? Jelas? Okey, itu saja perkongsian daripada Santai Sejarah SPM. Jangan lupa tonton video-video perkongsian lain dari Santai Sejarah SPM. Terima kasih. Toche, jumpa lagi. Salam
Salam apa? Salam PKP daripada Santai Sejarah SPM.